Nama Erick Thohir semakin dikenali, terutama sejak beliau menjadi Ketua Umum PSSI. Di tengah harapan besar rakyat Indonesia terhadap pembaharuan bola sepak, Erick memikul tanggung jawab yang sangat berat. Tetapi, siapakah sebenarnya Erick Thohir? Apakah kisah perjalanan hidup beliau yang menjadikannya seperti sekarang? Dalam video ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah seorang usahawan, pencinta sukan, dan pemimpin yang penuh inspirasi. Erick Thohir dilahirkan pada 30 Mei tahun 1970 di Jakarta, Indonesia. Beliau ialah anak ketiga kepada Teddy Thohir, seorang usahawan terkemuka yang juga pengasas Astra International, salah satu syarikat konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Walaupun lahir dalam keluarga berada, Erick diajar sejak kecil untuk bekerja keras dan menghargai setiap usaha. Sebagai anak kepada seorang tokoh korporat yang berjaya, Erick melihat sendiri bagaimana ayahnya membina kejayaan dengan kerja keras dan kejujuran. Ketika di sekolah, minat utama Erick adalah dalam sukan, terutamanya bola keranjang dan bola sepak, dua hobi yang menjadi bahagian penting hidupnya kelak. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dari Glendale Community College dan ijazah sarjana dalam bidang pemasaran dari National University, California. Kehidupan di luar negara membantu Erick membentuk pemikiran global, mempersiapkannya untuk cabaran besar dalam dunia perniagaan. Setelah kembali ke tanah air, Erick tidak mengambil jalan mudah dengan bekerja di syarikat keluarganya. Sebaliknya, beliau memilih untuk membina empayarnya sendiri. Pada tahun 1993, Erick menubuhkan Mahaka Group, sebuah syarikat yang fokus pada industri media. Langkah terbesar Erick adalah mengambil alih Akhbar Republika, yang ketika itu hampir gulung tikar. Dengan kepemimpinan dan strateginya, beliau berjaya menyelamatkan Republika dan menjadikannya salah satu akhbar Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Mahaka Group terus berkembang, menguruskan pelbagai stesen radio terkenal seperti Gen FM dan Jak FM. Selain media lain seperti television dan platform digital, kejayaan Erick dalam media menunjukkan kebolehannya memahami pasaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ini membuktikan keberanian Erick mengambil risiko dan mengeksplorasi industri kreatif. Kecintaan Erick terhadap sukan bukan sekadar hobi, tetapi juga sebahagian daripada kehidupannya. Pada tahun 2011, beliau membeli saham dalam pasukan bola keranjang NBA Philadelphia 76 ers, diikuti oleh klub bola sepak MLS DC United. Tetapi langkah terbesar Erick adalah pada tahun 2013, apabila beliau membeli majoriti saham klub bola sepak Italia, Inter Milan. Langkah ini menjadikannya orang Asia pertama yang memimpin klub gergasi Eropa. Sepanjang tempo beliau di sana, Inter Milan mengalami pelbagai perubahan positif, termasuk di bahagian pengurusan dan keuangan. Meski akhirnya melepaskan sahamnya pada 2016, legasi Erick di Inter Milan tetap dihormati. Ia menjadi bukti kemampuan beliau membawa perubahan di dunia bola sepak antara bangsa. Selain klub besar seperti Inter Milan dan DC United, Erick juga melibatkan dirinya dalam klub kecil yang penuh potensi, Oxford United. Pada tahun 2022, Erick bersama konsorsiumnya membeli saham majoriti klub ini yang bermain di League One, division ketiga dalam sistem bola sepak England. Langkah ini memperlihatkan strategi Erick yang unik. Oxford United, walaupun bukan klub besar, namun memiliki akar sejarah yang kuat dan basis peminat yang setia. Erick percaya bahwa dengan pengurusan yang baik, klub ini boleh naik ke tahap lebih tinggi. Beliau tidak hanya melihat ini sebagai pelaburan, tetapi juga peluang untuk menerapkan gaya pengurusan profesional dalam klub yang lebih kecil.
Di bawah kepimpinan Eric dan pasukannya, Oxford United telah memperkenalkan berbagai pembaharuan, termasuk memperbaiki infrastruktur klub, meningkatkan program pembangunan pemain muda, dan memastikan klub lebih kompetitif di liga domestik. Di tanah air, Eric memimpin penyelenggaraan Asian Games 2018 sebagai ketua INASCOCE di bawah kepimpinan-nya. Acara tersebut berjaya, dianjurkan dengan penuh gemilang, dan menerima pujian daripada pelbagai pihak, termasuk media antarabangsa. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melantik Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebagai menteri, Erick membawa pelbagai pembaharuan, termasuk meningkatkan ketelusan dan profesionalisme dalam pengurusan syarikat milik negara. Pengalaman luas Erick akhirnya membawanya ke dunia bola sepak Indonesia. Pada tahun 2023, beliau dipilih sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan reputasi dan latar belakang yang kuat, rakyat menaruh harapan besar kepada beliau untuk memajukan bola sepak negara. Antara langkah awal Erick adalah memperkenalkan teknologi VAR ke Liga Indonesia dan menghapuskan budaya mafia bola yang telah lama mencemari sukan ini. Erick juga komited untuk meningkatkan infrastruktur dan program pembangunan pemain muda. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memulakan beberapa program strategik untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Salah satu inisiatif utama beliau adalah program pemain keturunan, yaitu usaha merekrut pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di liga luar negara. Erick percaya bahwa melibatkan pemain keturunan dapat memberikan kelebihan kompetitif kepada timnas. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, mereka membawa kualiti permainan yang lebih tinggi, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing timnas di peringkat antar bangsa. Proses naturalisasi pemain ini bukan tanpa cabaran. Erick harus memastikan proses ini berjalan sesuai dengan undang-undang, sambil memilih pemain yang benar-benar memiliki komitmen untuk membela Indonesia. Di bawah kepimimpinannya, pemain seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Maarten Paes telah berjaya dinaturalisasikan dan kini menjadi bahagian penting dalam skuad Garuda. Bagi Erick, program pemain keturunan bukan sekadar langkah jangka pendek, ia adalah sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk mengimbangi kekuatan pasukan dengan memadukan bakat tempatan dan pengalaman antarabangsa. Dari seorang usahawan berjaya hingga pemimpin PSSI, Erick Thohir adalah contoh bagaimana visi besar dan kerja keras dapat membawa perubahan nyata. Dengan pengalaman beliau, adakah masa depan bola sepak Indonesia akan lebih cerah? Tinggalkan komen Anda di bawah dan berikan pandangan tentang kepimpinan Erick Thohir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video menarik kami yang lain.